Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda kini sedang menyaksikan episod terakhir Gaspirasi musim yang kedua. Alhamdulillah, sudah 13 episod kita bersiaran. Pastinya bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Penonton, sepanjang 13 episod kita bersiaran untuk musim yang kedua, lebih banyak cerita komuniti yang lebih dekat di hati masyarakat kami bawakan kepada anda, tak kiralah bidang akademik, hiburan, perniagaan, keusahawanan. Dan untuk episod terakhir ini sangat istimewa secara peribadi kerana pernah tak dengar satu kata-kata daripada pemimpin Amerika Syarikat pada suatu ketika dahulu, Herbert Hoover. Kata beliau, yes, all the men declare war, but it is the youth that must fight and die. Sebab itu, untuk episod kali ini, kita akan bersama dengan seorang tetamu sangat muda, berusia 25 tahun, namun menceburi satu bidang yang tak ramai anak muda rasakan. Itu bidang yang berani untuk mereka cuba dan nampak potensi dalam bidang tersebut. Nak tahu siapa? Jom kita saksikan VT ini dahulu. Baik penonton, jika Amerika Syarikat terkenal dengan Carolina Reaper, Thailand pula gah dengan cili padi, Sarawak kini semakin dikenali dunia melalui cabik gerunong yang membakar. Cabik dalam istilah tempatan merujuk kepada cili dan pastinya kita sangat bertuah kerana episod terakhir Gaspirasi musim yang kedua kali ini kita bersama dengan Plantation Manager bagi HFE Agro Resources Sdn Bhd yang mana tanaman utama yang diusahakan adalah cabik gerunong kan? Ya, betul. Dan itulah cabik ni bila kita bercakap mengenai cili, tahap kepedasannya berbeza. Ada satu cili tu yang 10 kali ganda lebih pedas daripada cabik gerunong. Ya, betul. Cabik gerunong dah sedia ada pedas. Kita terus saja perkenalkan kepada anda tetamu kita untuk kali ini, Mizi Ahmad. Assalamualaikum. Terima kasih Mizi sudi datang ke Gaspirasi. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menjemput kami ke Gas Inspirasi ke hari tu lah. InsyaAllah. Sama-sama kita congkel cerita yang ada pada Mizi untuk menjadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana. Kerana penonton, isu keselamatan atau food security Mizi telah menjadi topik yang sangat hangat sejak COVID-19 melanda. Mana tidaknya saya bawakan anda satu statistik kadar kemanduan Malaysia pada tahun 2019 untuk beberapa item makanan ianya adalah masih rendah dan ini melibatkan produk makanan seperti cili, buah mangga, beras dan sebagainya. Maksudnya, salah satu cara untuk kita atasi masalah ini adalah dengan mempromosikan dan menarik minat golongan muda untuk menceburi bidang pertanian seperti Mizi. Baru saja berumur 25 tahun kan? Ya, betul, ya. Jadi Mizi, kau boleh diceritakanlah terlebih dahulu bagaimana titik tolak permulaan tu membuatkan Mizi rasa macam, ya aku minat. Aku rasa minat nak sertai bidang pertanian tu. Macam ni sebenarnya benda yang boleh bermula. Okey, kami bermula pada tahun 2014. Okey. Pada masa saya umur kami baru 18 tahun. Jadi masa saya kami sip berapa minat gila. Maksudnya masa saya kami anggap benda tu pertanian tu sip ada masa depan kami. Jadi masa saya kami kerja tidur. Hampir 1 tahun lebih lah. Jadi pada tahun 2015 kami rasa macam susah je nak dapat kerja. Bukan susah, maksud kami susah sedikit lah. Tapi ialah realitinya sebenarnya. Jadi kami bincang dengan family kami madah kami nak teruskan dalam bidang pertanian tu, menjual cili dan lain-lain lah. Alhamdulillah setakat tu semua support dan kami dah capai yang kami ni tu dah
berjaya dalam bidang pertanian tu lah. Kita dulu memang start terus jadi plantation manager kan macam ni? Bukan, kami dulu bermula daripada berkata orang Sarawak tak kuli. Memang susah dulu lah, berhujan, kotor. Tapi kelamaan kami dah ada experience. Jadi kami teruskanlah dengan kejayaan kami itu. Itulah kata orang, kalau kita intai kejayaan seseorang dekat social media kan Mizi, kita jangan tengok dekat atas sahaja. Slide lagi, pergi kat bawah, dekat situlah kesusahan mereka bermula kan. Dan Mizi, pastinya saya percayalah kejayaan ini tidak semudah yang kita sangka. Betul. Mungkin pada awalnya dulu ada beberapa pihak yang menentang mungkin, yang rasakan bidang pertanian ini tak ada masa hadapan mungkin tapi itulah mungkin cerita daripada kita nak dengar sendiri cerita daripada Mizi. Bagaimana Mizi mengatasi segala kata-kata negatif macam ni dan membuktikan yang mereka salah, aku boleh berjaya dalam bidang ini. Okey, pada tahun dulu lah ada juga lah yang setuju dengan kami pun bidang, and ada juga yang nyuruh kami sambung belajar sebab mesti orang tua kita mahu kita belajar tinggi nak. Betul. Jadi lama-kelamaan kami rasa bidang pertanian tu terhadap kami yang boleh berjayakan kami pun kejaya lah. Jadi di sialah kami terus fokus saja dengan bidang pertanian tu, tanam kami cili, salad sampai kini itulah kami terus ke tahap bagi kami pun mencapai membanggakan. Kalau kami tak pun membanggakan, takkanlah kami jemput ke inspirasi dan istimewanya untuk episod terakhir ini, pengusaha cabik gerunong. Kenapa cabik gerunong? Kenapa pilih cabik gerunong untuk diusahakan? Sebab kami orang milih cabik gerunong tu, ini ada 3 keistimewaannya lah. Satu, potensi tinggi sebab cabik gerunong tu cuma dapat tanam di Sarawak satu. Betul. Jadi kalau kita nak eksport ke luar Malaysia, keluar Sarawak, boleh pergi ke Sabah, pergi ke Semenanjung. Yang keduanya, semua orang tahu cabik gerunong tu nya lebih pedas kepada cabik padi. Betul. Jadi maksudnya Malaysia lebih pedas daripada Thailand macam tu. kira sama lah. Jadi kami orang target kepada yang penggemar makanan pedas. Okey. Yang ketiganya kami target ke gerunong tu sebab kami ada satu produk berasaskan cabik gerunong lah. Ada satu produk berasaskan cabik gerunong. Kita akan cerita produk tersebut sekejap saja lagi kerana ada satu cili ni yang lebih pedas. Tahap kepedasannya adalah 10 kali ganda daripada cabik gerunong. Ni cabik gerunong tau. Kalau boleh anda nampak, ni cabik gerunong. Yang ni adalah Naga Viper. Naga Viper Dia dan punya tahap kulit, kepedasan dia punya kulit ni ada macam ngerutuk sikit ya, lah, betul ya. Dan tahap kepedasannya kalau boleh Mizi ceritakan berapa kali ganda lebih pedas mungkin? Cabik Naga Viper ni boleh dikatakan 10 kali pedas daripada cili gerunong ni lah. 10 kali lebih pedas? Betul. Adakah ini cili yang paling pedas di dunia setakat ini? Kalau ikutkan ada lagi pedas. Ya. Apa agak-agaknya cili yang lebih pedas tu? Corona Reaper. Dia ada banyak jenis habanero ni. Cili gerunong dia sama macam habanero pun kategori lah. Dia banyak lagi kategori. Apa perasaan tu kan Mizi? Kerana tak semua orang berjaya mengangkat produk Sarawak di peringkat antarabangsa kan, dan Mizi baru sahaja berusia 25 tahun dan berjaya sampai ke tahap ini. Perasaan kita macam ni? Perasaan kami ada rasa happy juga. And kami pun rasa macam setiap kami pergi ke tempat yang kawan-kawan member nak mesti kami ada toke cabi macam jadi kami rasa macam ada masa gas sikit lah. Macam ada kira brandingnya kita berjaya usahakan. Betul, dan perkenalkan kepada orang lain. Sebenarnya ada juga tanaman lain yang pernah diusahakan sebelum ini seperti terong asam, juga banyak yang ada di Sarawak kan. Tapi semuanya selepas ini jangan ke mana-mana. Gaspirasi musim yang kedua. Tapi oleh sebab kami orang pun ada buat satu produk sos, jadi kami orang pun bahan mentah cabik gerunong yang cukup.
penonton, saya nak bagi amaran kepada anda. Sekiranya anda sentuh cabai, ini bukan cabai gerunong, ini adalah Naga Viper kan. Tahap kepedasannya adalah 10 kali ganda daripada cabai gerunong. Kalau pakai pelitup muka sekalipun kita boleh hidu dia punya bau pedas tu. Saya menyesal pegang ni sebab saya tak pakai sarung tangan. Tangan saya pedih sangat. Maksudnya ini adalah memang kata satu tarikan kepada mereka yang sukakan makanan pedas kan Mizi. Jadi mungkin Mizi boleh ceritakanlah berapa harga sekilo ni. Kalau kita beli di platform online kan, berapa kita perlu bayar untuk dapatkan sekilo Naga Viper ini? Yang pernah kami jumpa di laman sosial dalam 300 1 kilo. RM300 1 kilo? Ya betul. Sebab dia punya cili ni sangat ringan. Sebab tu harga dia sangat tinggi lah. Ya. Kalau kita nak tangkap imajinasi penonton lah kalau cabai gerunong ni 1 kilo di Sarawak agak-agaknya berapa ringgit? Dalam RM30. RM30. Ya, Kalau 1 kilo. Naga Viper? Naga Viper ni dalam 45 hingga RM50 lah 1 kilo. Maksudnya janganlah beli daripada orang luar, belilah daripada anak tempatan sendiri kan. Produk tanaman tempatan kita jangan disia-siakan lah. Okey, sebenarnya kita nak tanya juga, takkanlah fokus kepada tanaman cabai gerunong saja. Mungkin ada tanaman-tanaman lain sebelum ini yang pernah diusahakan. Sebab kalau di Sarawak kita ada banyak tanaman-tanaman yang hanya ada di Sarawak, seperti contoh terung asam dan sebagainya kan Mizi. Ya, memang sebelum tu kami macam-macam tanaman yang kami dah tanam seperti terung asam, salad, daun ketumbar, daun sup dan macam-macam lah. Tapi oleh sebab kami orang pun ada buat satu produk sos, jadi kami orang pun bahan mentah cabai gerunong yang cukup. Jadi kami orang terpaksa fokus kepada satu tanaman untuk dapat menghasilkan produk untuk cukup mengeluarkan di pasaran lah sos ya. Dan perusahaan cabai gerunong ini juga menggunakan vertigasi moden ataupun Internet of Things. Lepas ini kita cerita bahagian itu sebab kita nak tanya Mizi lah. Dahulu masa belajar kan, ada sambung belajar di IPT dalam jurusan yang berkaitan atau macam mana? Tidak ada sebab kami lepas kami SPM dapat result. Okey. Kami terus mengikut abang Mek dalam bidang vertigasi moden tu lah. Jadi kami pun kira terus ke bidang vertigasi. Maksudnya Mizi belajar sampai ke peringkat SPM aja. SPM saja. SPM aja. Dan itulah kejayaan sampai ke tahap ini. Satu perkara yang membanggakan. Ya, pendidikan itu penting. Kita tak nafikan ya Mizi. Mungkin pesanan Mizi lah kepada mereka di luar sana yang belajar tak tinggi, tak berpeluang untuk memasuki IPT dan sebagainya. Pesanan Mizi kepada mereka supaya jangan menyerah dan teruskan usaha kerana nak si budaya, tak nak si budaya kan. Pesanan Mizi kepada mereka. Pesanan kami kepada belia-belia ataupun anak muda yang seek kesempatan untuk sambung belajar, pesanan kami carilah peluang ke dalam bidang pertanian, bidang apa-apa je lah. Yang penting kita kena usaha. Mun kita seek teruskan kehidupan ataupun kejaya, bila lagi kita nak start? Okey. Bila masa down kita, paling down kita pernah tempuhi, mungkin kita rasa macam si tentu 2-3 dengan apa yang kita pola nak. Boleh sih kita kongsikan bila momen paling down yang pernah kita jalani sebelum tu? Momen kami paling down dulu pada tahun 2016. Masa saya sebelum ada produk sos lah. Okey. Kami orang pun cabai pun barang habis terjual. Jadi kami orang pun jadi macam sini kita nak jual. Mun kita si jual bahan tu, sini kita si ada income. Jadi sialah kami orang twistkan ataupun tukar kepada produk ya. Supaya mun kita jual bahan mentah aja, nya pun tahan lamanya hanya seminggu aja. Betul. Tapi kalau kita tukar kepada produknya terus jadi jangka hayat yang terlalu 2 tahun ataupun 3 tahun lah. Itu saya suka semangat anak muda. Mereka sentiasa berinovasi, mencipta sesuatu yang baru. Internet of Things. Mereka gunakan IoT ini dengan sangat meluas sekali, dan kalau kita lihat melalui IoT dekat rumah boleh kontrol kan, boleh kawal kepekatan baja, kesihatan tanah dari rumah je. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Gaspirasi episod terakhir musim yang kedua. Kan sektor pertanian semua tutup dalam masa seminggu. Jadi kita si dapat keluar rumah, kita si dapat pergi ke ladang. Jadi kita sampai ke ladang, kita si dapatlah menjual hasil cili kita.
Baik penonton, menurut kajian yang pernah dijalankan oleh Khazanah Research Institute KRI, sektor pertanian dan perhutanan merupakan salah satu sektor yang paling kurang mendapat sambutan dalam kalangan pelajar di sekolah. Manakala untuk pelajar di peringkat IPT, mereka menunjukkan minat yang kurang juga untuk sektor pertanian dan perhutanan. Namun, sedar atau tidak sedar, sektor pertanian ini adalah penyumbang besar kepada ekonomi negara semenjak tahun 1970-an. Jadi, kita nak cerita lebih lanjut mengenai kejayaan anak muda ini kerana cabai gerunong inilah yang telah mengubah nasib beliau, menaik taraf hidup beliau seperti anda lihat hari ini. Dan pastinya Mizi, kalau boleh diceritakanlah apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun mana-mana pihak bertanggungjawab di luar sana supaya dapat menarik minat anak muda dan golongan belia menyertai bidang pertanian. Okey, kami pun cadangan supaya kerajaan Sarawak ataupun Pertanian Sarawak membuat satu kursus ataupun satu aktiviti kepada belia untuk mengadakan satu tanaman untuk anak-anak muda lah supaya dia orang minat, kita dapat tarik minat dia orang pun dalam bidang tanaman tu lah. Bagaimana Mizi berpendapat bahawa dengan melakukan aktiviti yang berfaedah sebegini bukan sahaja dapat menjana pendapatan kan, tapi pada masa yang sama dapat ngelak setidaknya daripada terjerumus kancah dadah, masalah sosial dan sebagainya. Macam mana Mizi berpendapat benda ini? Sebab Mizi adalah seorang anak muda melalui fasa macam tu. Nak pendapat Mizi? Pendapat kami adalah bagus juga setidaknya terus ke bidang pertanian tu, sebab supaya dia orang semestinya kita tanam cabai cuma tanam aja. Jadi benda yang kita boleh mendapatkan hasil bah. Kita jual cili dan pun jual sayur lah. Supaya dia orang dapat jauh daripada macam anti dadah semuanya lah. Benda-benda yang berfaedah lah, kan? Ha. Cakap mengenai menjana pendapatan daripada hasil bumi menjadi satu produk yang boleh dikomersialkan. Sebab kita tahu tanaman dan buah-buahan seperti cili ini cepat rosak kan dalam tempoh yang pendek. Apa alternatif yang dilakukan oleh pihak Mizi? Alternatif kami orang adalah kami orang pun terus bertukar cili kepada kepada produk. Produk apa tu kalau boleh dikongsikan? Produk kami ada tiga produk, iaitu sos, tiga sos dan satu lagi serbuk cili. Yang tiga sos tu, yang dua tu ialah premium. Premium original hot, yang satu tu extreme hot. Yang extreme hot dia lebih kepada kepedasan lagi lah. Yang extreme hot tu pakai Naga Viper ke macam mana? Kami orang cuma pakai gronong aja. Sebab kami orang pernah pakai Naga Viper tapi terlalu gelap, pedas, susah nak dimakan. Jadi kami terpaksa pakai cabai gronong je lah. Tapi ada tahap kepedasannya juga lah. Yang ekstra, yang biasa dan dengan yang kurang pedas. Dan itulah ini adalah alternatif yang dilakukan oleh pihak Mizi, menukarkan hasil tanaman kepada satu produk yang boleh dikomersialkan kepada para pelanggan di luar sana. Setakat ini macam mana penerimaan? Alhamdulillah, penerimaan sos cili gronong tu meluas lah. Maksudnya orang yang suka makan pedas tapi si dapat makan cabai gronong. Jadi kami orang tukar kepada sos. Jadi kalau kita buat produk sos stillnya boleh makan. Produk sos berasaskan cabai gerunong ni kan, dia punya rasa sos tu ada rasa unah-unah cabai gerunong ke atau macam ni berbeza dengan sos lain? Ada sih? Ada unah-unah rasa gronong juga lah. Nang ada unahnya. Maksudnya, mungkin kita bukan kaki pedas, set dah hal. Kita boleh beli produk yang berasaskan kepada cabai gerunong ini, tanaman di negeri Sarawak. Baik penonton, COVID-19 tak ada sesuatu perkara ataupun mana-mana pihak atau mana-mana individu yang terlepas ataupun terkecuali daripada terkena tempias akibat musuh halimunan ini. Juga Mizi terkena kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Bagaimana Mizi terkesan dan bagaimana cara Mizi mengatasi pandemik COVID-19 ini? Kami mulai pada masa PKP yang pertama dulu. Kan sektor pertanian semua tutup dalam masa seminggu. Jadi kita dapat keluar rumah, kita dapat pergi ke ladang. Jadi kita dapat ke ladang, kita dapatlah menjual hasil cili kita. Jadi kami dah rasa macam bingung juga lah. Macam ni kita nak cari income. Selepas 2 minggu macamnya sektor pertanian buka. Sajalah lama-kelamaan order makin banyak sebab
kita dapat saya kan dapat kita import cabai dari negara-negara Vietnam pula. Jadi idaknya terpaksa pakai cabai lokal daripada kita lah. Di sana memang dapat income yang baik lah masa pandemik tu sebab setidaknya saya dapat ngambil cabai di luar negara. Increasing the food security. Kan itulah yang dilakukan oleh MIZI, yang mana pandemik COVID-19 ini di luar jangkaan kita. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku pada masa akan datang. Inilah salah satu contohnya yang mana kita tak dapat bergantung kepada sumber makanan dari negara luar kan. Dan selepas ini kita nak tanya bagaimana MIZI mengaplikasikan Internet of Things dan kecanggihan teknologi dalam fertigasi moden beliau. Selepas ini jangan ke mana-mana, Gaspirasi musim yang kedua. Dan kami dalam kurang sihat lah. Jadi nya terus bayar sos ya, nya terus tuntum. Nya pun sos ya. Selalu bila cabai gunung tu dipulah sambal lah oleh kita masyarakat Melayu nak. Jadi kita nak tanya MIZI juga lah. Mungkin ada sambutan daripada kaum lain? Setakat tu semua yang penggemar makanan pedas tu semestinya Melayu. Okey. Melayu, ada pun Cina. Cina ada juga? Cina juga. Okey. Tapi setidaknya pun best lagi sebab dia pun bertahun sawang tik nang gila-gila pun lah. Sebab pengalaman kami expo di Semenanjung dulu. Nya padah dengan kami nya dalam kurang sihat lah. Jadi nya terus bayar sos ya, nya terus tuntum. Nya pun sos ya. Okey. Tuntum sekaligus. Sekaligus. Sebotol. Sebotol. Yang kategori ni sos ni, yang ekstra pedas kan yang kurang pedas? Saya ekstra pedas. Ya. Paling pedas. Jadi keesokannya datangnya pada saya kami makan cabai kita tu lalu sihat kami. Lalu sihat. Jadi kami terus macam blur lah kata orang lah. Jangan dicoba di rumah lah. Mungkin ada orang perutnya kalah angin pedas nak. Tapi ialah siapa yang ingin makan cabai gunung mengginyak macam memang pedas. Betul. Tapi yang mungkin bukan kaki pedas tu boleh coba sosnya. Sos berasaskan tanaman Sarawak tu, sebab dengan sosnya mungkin rasa pedasnya kurang tapi sikit, unah cabai gunungnya ada. ada. Okey, MIZI, sistem fertigasi moden atau Internet of Things, ianya sangat diaplikasikan dalam tanaman moden pada ketika ini. Kalau boleh diceritakanlah, sebab kalau dulu kaedah konvensional ini diamalkan dan siraman baja dan air itu tak dapat dilakukan pada masa yang sama. Tapi melalui IoT, tak kiralah di mana sahaja anda berada, di rumah ataupun di mana-mana sahajalah, anda boleh kawal dari jauh dan siraman baja dan air ini dapat dilakukan pada masa yang sama dan dapat juga meningkatkan hasil tanaman. Untuk perusahaan cabai gunung pula, bagaimana IoT ini dipraktikkan? Ladang kami sangat unik. Kami ada aplikasi IoT. Jadi ia memudahkan kerja kami dengan tim kami lah. Maksudnya masa pandemik ya kan kita dapat pergi ke ladang. Jadi kami dapat dapat tangga dari handphone. Kan handphone kan aplikasi ada CCTV. Kita boleh tangga keadaan pokok. Sensor ya dapat ini adalah IoT mungkin boleh diajar lah sini bahagian kawal daripada CCTV. Ya, yang bahagian ini adalah CCTV. Yang ini adalah sensor. Sensor ini kegunaannya adalah yang dapat detect tanaman kita dalam keadaan kering ataupun basah. Sebagai contoh macam ini, kalau tanah dia kering, automatik kita dapat tahu pokok tu tak ada air. Jadi macam mana kita nak atur dia adalah kita terpaksa pergi ke ladang untuk kita atur punya microtube ataupun hose untuk salurkan air itulah supaya pokok kita tak layu, mendapat air yang cukup lah. Sangat mudah lah sebenarnya sangat kan. Mudah, ya, boleh kawal dari rumah sahaja. Dan bagaimana MIZI melihat bahawa anak-anak muda ataupun anak-anak tempatan di luar sana yang juga terlibat dalam bidang yang sama perlu dengan segera untuk mengaplikasikan IoT ini? Maksud kami pun cadangan adalah
boleh pergi ke tempat kami ataupun mana-mana tempat yang ada IoT untuk belajar. Tempat kami pun kami sambut kehadiran kita orang untuk belajar lah. Jadi kami boleh mengajar kita orang macam ni cara menggunakan IoT. Sebab IoT tu banyak-banyak banyak negara lainnya punya caranya lah. Jadi kami rasa sebelum kita orang memulakan, bagus kita orang belajar dulu supaya kita orang lebih cepat faham lah. Dengar boleh, tapi nak praktik ya mungkin susah sikit lah. Takut ada kelab merah apa nak dikeluar dari perut nak. Okey, tapi apa yang lebih penting, kita nak bercerita mengenai sistem vertigasi moden atau Internet of Things. Yang mana dahulu, kaedah konvensional susah sedikit lah sebab siraman baja dan air ni dilakukan pada waktu yang berbeza. Melalui IoT, tak perlu berada di tempat tu, di rumah sahaja kita boleh kawal. Di hujung jari sahaja sebenarnya kita boleh kawal siraman air dan baja boleh dilakukan pada masa yang sama. Tapi untuk Mizi sendirilah, bagaimana Mizi melihat bahawa IoT ini boleh membantu perusahaan Mizi lebih-lebih lagi masa pandemik COVID-19 ni? Okey, pada zaman pandemik COVID-19 tu, sistem IoT tu nya sangat berguna terhadap kami dengan tim kami lah. Sebab masa pandemik ya kami orang dapat pergi ke ladang selalu. Dia boleh berkualitikan pokok, kualitikan buah, mempercepatkan tanaman dalam masa yang panjang menjadi pendek. Senanglah. So itulah kecanggihan teknologi ini sangat dialu-alukan oleh kerajaan Sarawak kita untuk petani-petani moden ini mengaplikasikannya. Baik, inovasi dalam pertanian. Ada orang guna sabut kelapa, takut serangga perosak dan sebagainya kan. Jadi boleh tak ceritakan mengapa petani ini perlu berinovasi dalam pertanian ini? Mungkin salah satu contohnya sabut kelapa tadi, Mizi. Kami pun pernah belajar daripada abang kami. Okey. Jadi kami pun belajar dengan Nyonya Madah. Kita tukar kepada tanah kepada sabut kelapa. Okey. Sebab sabut kelapa tu nya pun expirednya boleh sampai 5 tahun. Jangka memang lama lah. Macam tanah tu satunya banyak penyakit. Betul. Yang keduanya adalah mudah diserang, boleh mudah perosak. diserang. Kadang-kadang pun tanah kita lama-lama jadi keras. Jadi sesuai lah kita nak tukar tanaman lainnya. Inilah inovasi yang diaplikasikan oleh petani-petani kita dalam mereka mengusahakan tanaman mereka, dan pastinya juga boleh dikongsikan kepada mereka di luar sana. Kalaulah ada yang kurang pasti bagaimana nak pakai IoT kan. Betul. Nak ambil contoh daripada Mizi, boleh tak mereka datang jumpa Mizi, belajar daripada Mizi? Kami menghalu-halukan kehadiran setidaknya sebab kami boleh mengajar setidaknya untuk sistem IoT tu lah. Sebab sistem IoT tu banyak-banyak tempatnya lain caranya, banyaknya pun banyak sistemnya lain lah. Jadi mungkin kita nak beli pun harganya sangat mahal. Betul. Jadi lebih baik kita belajar dulu, baru kalau kita sudah faham baru kita boleh ada bajet sikit, barulah kita boleh beli. Sekarang ada 3 cawangan. Lokasinya di Rampangi lagi? Rampangi satu, yang kedua di Bandar Baru. Okey. Tapi rumah je lah. Sebab kami orang pun mau tunjuk kepada orang kita boleh tanam tepi rumah. Ya, mana contoh tak perlu ada kebun besar-besar pun tak apa. Tepi rumah pun boleh. Yang kedua kami ada di Santubong. Rampangi, Bandar Baru Semariang dan Santubong. Bolehlah kunjungi, belajar, knowledge sharing. Betul, kan. Lebih-lebih lagi mengenai IoT, Internet of Things ini. Akhir sekali Mizi, seorang anak muda baru sahaja berusia 25 tahun namun mempunyai daya pemikiran kreatif dalam bidang pertanian ini, mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita yang mungkin teragak-agak kerana mereka tak percaya bahawa bidang pertanian ini ada masa hadapannya. Betul. Pesanan Mizi kepada mereka. Pesanan kami kepada belia-belia muda di Sarawak tu, ambillah peluang untuk mencuburi bidang pertanian sebab potensi satu tinggi, sangat berluas. Okey, kami selalu mark water siapa di dunia tu si makan. Betul. Jadi kebanyakan sektor pertanian tu semua daripada pertanian. Sebagai contoh makanan dan lain-lain lah. Sebab semuanya kebanyakan dari pertanian lah. Itulah, berbudi kepada tanah
dan insya-Allah hasil daripada tanaman atau pertanian ini kita boleh gunakan untuk jana pendapatan. Ingatlah hasil tak pernah mengkhianati usaha. Inilah buktinya. Mizi Ahmad, terima kasih Mizi, Plantation Manager bagi HFE Agro Resources Sdn Bhd, dan pastinya di kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada The Waterfront Hotel Kuching kerana sudi menaja lokasi penggambaran sepanjang Gaspirasi musim yang kedua bersiaran. The Waterfront Hotel Kuching, Mizi, lokasinya sangat strategik, berdekatan dengan Padang Merdeka. Wajib untuk anda singgah sekiranya datang ke Kuching. Juga di kesempatan ini, mewakili kru produksi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan anda kerana sentiasa menyokong kami di Gaspirasi, mengambil inspirasi dari pelbagai perspektif. InsyaAllah ada rezeki, kita berjumpa lagi. Dan pastinya sampai di sini sahaja untuk Gaspirasi episod yang terakhir. Teruskan kesetiaan anda bersama TVS saluran 1 di Astro dan MyTV, kerana di TVS kami sentiasa menginspirasi dunia. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum, salam hormat. Jumpa lagi.